Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 16 Mei 2020. Seperti mana tahun-tahun sebelum ini, pada setiap kali tibanya tarikh 16 Mei, maka kita rakyat Malaysia secara keseluruhannya akan meraihkan sambutan Hari Guru, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat kebangsaan dan sebagainya. Dan hari ini, pada video ringkas ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbicara berkenaan dengan guru. Saudara, saya Dr. Azizul Ahmad. Saya belajar di sekolah bermula pendidikan di Sekolah Kebangsaan Becah Laut lebih kurang 20 tahun yang lalu. Kemudian alhamdulillah diizinkan oleh Allah saya memperolehi keputusan yang agak baik pada UPSR dan diizinkan untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah berasrama penuh. Dan di sekolah menengah berasrama penuh, alhamdulillah di AMR SPN diizinkan oleh Allah untuk memperolehi keputusan yang cemerlang dan akhirnya dapat melanjutkan pelajaran ke matrikulasi. Di matrikulasi selama 1 tahun di sana diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat keputusan yang baik, dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat degree dalam bidang perubatan di Universiti Putra Malaysia. Hari ini, pada video kali ini, saya bukan nak bercerita tentang kehebatan saya. Saya bukan nak bercerita tentang apa yang saya perolehi, apa title yang ada pada saya hari ini. Tetapi saya ingin bercerita insan-insan, mereka yang telah bertanggungjawab memainkan peranan untuk membentuk saya, untuk menjadikan saya sebagaimana saya berada sekarang. Mereka inilah yang bergelar, insan-insan yang bergelar guru-guru, cikgu. Kerana asbab insan-insan inilah saya berada di mana saya berada hari ini. Alhamdulillah, saya dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup ini oleh guru-guru yang hebat. Saya dihadirkan oleh guru-guru, sekelompok guru-guru yang begitu komited dalam membesarkan saya, dalam mendidik saya dan rakan-rakan pada waktu itu untuk menjadi seorang insan yang hebat. Alhamdulillah, ramai sahabat-sahabat termasuk diri saya telah berjaya dalam pelajaran mereka, dalam kehidupan mereka, dan mereka telah mencapai kejayaan sebagaimana mereka berada sekarang. Tetapi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang insan yang bergelar guru. Mungkin pada hemat sesetengah masyarakat, guru adalah insan biasa. Insan seorang yang biasa-biasa, tetapi jasa mereka kepada negara, jasa mereka dalam membangunkan anak bangsa adalah cukup besar, cukup hebat. Saya banyak, kalau nak dikira, nak dihitung guru-guru saya yang begitu komited dalam memberi pendidikan, yang bertanggungjawab, yang menjadi insan yang hebat di sebalik kejayaan saya hari ini. Saya terkenang ramai guru-guru yang hadir dalam hidup saya. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan, mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Becah Laut, dan pada waktu itu di awal tahun 90-an. Saya masih ingat lagi guru-guru saya pada waktu itu. Guru kelas saya yang pertama. Guru kelas saya yang pertama pada semasa saya darjah 1 adalah Cikgu Yusuf Nawang. Beliau adalah guru bahasa Melayu, guru matematik juga. Saya juga ada guru-guru yang lain, contohnya guru Cikgu Wan Rushaidi. Wan Rushaidi guru matematik saya. Saya dengan Dr. Cikgu Wan Rushaidi, saya ingat lagi pada sebelum peperiksaan UPSR, sebelum saya melangkah masuk ke Dewan Peperiksaan UPSR, Cikgu Wan Rushaidi datang tepuk belakang saya. Zul, buat yang terbaik. Kalau ada apa-apa masalah, boleh bincang dengan ketua pengawas. Dia bagi tips. Itu tips dorongan, galakkan daripada seorang guru. Saya tahu dia memberikan kepercayaan kepada saya dalam
yang mana saya dan rakan-rakan mampu buat yang terbaik dalam UPSR pada tahun 1999. Saya masih ingat lagi. Dan ada juga guru saya yang memang saya takkan lupa sehingga ke hari ini. Teacher Wan Maziah. Beliau adalah guru matematik, guru bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris saya yang mengajar saya, yang mendidik saya siang dan malam untuk memastikan saya dan rakan-rakan ni berjaya dalam subjek matematik. Paling kurang dapat A dalam subjek bahasa Inggeris. Saya masih ingat lagi Cikgu Wan Maziah, Teacher Wan Maziah. Dia suka buat kelas di hujung minggu dan malam pun ada juga dia buat kelas tambahan, extra kelas. Dan bila tiap kali dia buat kelas di hujung minggu, satu momen yang memang sehingga ke hari ini saya tidak akan pernah lupa. Setiap kali dia buat kelas, dia buat extra kelas, dia mengajar di bilik-bilik di dalam kelas, air matanya memang akan tumpah setiap kali dia mengajar. Sehingga ke hari ini saya masih ingat lagi. Kerana saya yakin Teacher Wan Maziah dia mengajar anak muridnya dengan penuh keikhlasan. Walaupun pada waktu itu saya lihat dia bawa anak-anak dia masih kecil yang sebaya dalam 2 tahun, yang 3 tahun, bawa datang ke kelas di hujung minggu untuk sama-sama menemaninya untuk mengajar anak-anak muridnya di dalam kelas. Walaupun dalam kepayahan dia terpaksa jaga anak dia barangkali, tetapi dia dikorbankan masa bersama keluarga datang untuk mengajar anak muridnya yang bakal menghadapi UPSR pada waktu itu. Saya masih ingat lagi, setiap kali kelas tambahan dia mesti air matanya akan berguguran. Itulah momen-momen yang memang saya tidak akan lupa dalam hidup saya. Itu guru bahasa Inggeris saya, Teacher Wan Maziah. You are so special to me and to my friend of course. Kemudian saya masih ingat lagi guru sains dan matematik juga yang bertanggungjawab mengajar kami dalam subjek sains yang untuk menghadapi UPSR. Kalau tak silap cikgu pada waktu itu belum ada lagi student di sekolah kebangsaan bocah laut yang memperolehi A dalam subjek ataupun lulus 100% dalam subjek sains dalam UPSR tahun 1999. Tidak ada sebelum itu. Tetapi pada tahun 99 subjek sains pertama kali perolehi straight lulus kesemuanya student, dan ada yang dapat A dalam subjek sains. Itu hasil usaha Cikgu Kamaruzaman. Cikgu Kamaruzaman juga dia suka buat kelas overnight weekend. Itu memang favorite. Ramai kawan-kawan saya dan kawan-kawan memang suka sangat. Dia bersama Cikgu Yusof, Cikgu Kamaruzaman buat kelas extra weekend. Hari Khamis bermalam, balik pagi Jumaat. Kemudian hampir setiap minggu lah. Banyak kali dia dibuat kelas weekend, bermalam di sekolah, makan disediakan, semua disediakan demi untuk memastikan subjek sains dan matematik cemerlang dalam UPSR. Itulah Cikgu Kamaruzaman. Dan saya masih ingat lagi guru yang bertanggungjawab membentuk saya menjadi seorang qori, memasuki pertandingan tilawah Al-Quran di peringkat sekolah. Namanya Ustazah Nailah dan Ustazah Roziah. Masih ingat lagi, dia bawa saya ke library, dia ajar saya satu-satu, dan akhirnya dapatlah masuk pertandingan tilawah Al-Quran peringkat sekolah Zon Suri Suria, dan akhirnya dapatlah tempat yang ketiga, kalau tak silap saya lah, tempat ketiga. Itu je yang termampu dibuat. Okey. Kemudian guru yang saya sangat-sangat kagum. Inilah guru yang paling dan saya sangat
yang paling, walaupun dia tidak mengajar saya secara khusus dalam kelas, tetapi dia adalah insan yang saya kira bertanggungjawab, menyuntik semangat dalam diri saya dan rakan-rakan untuk menghadapi UPSR. Inilah guru besar Sekolah Kebangsaan Pecah Laut pada waktu itu, iaitu Cikgu Abdullah Zawawi. Sehingga sekarang ini pun saya masih ingat, saya masih setiap kata-kata semangat dia tu masih melekat kepada saya sehingga hari ini. Dia suka bawa kami pelajar UPSR ni, bakal-bakal calon UPSR pada waktu itu, bawa masuk ke bilik mesyuarat. Paling kurang seminggu ataupun 2 minggu sekali dia panggil, dia akan soal satu persatu. Awak nak jadi apa? Kamu nak jadi apa? Dan disitulah dia akan menilai kita dan dia akan beri kata-kata semangat, dorongan kepada saya dan rakan-rakan pada waktu itu untuk supaya belajar bersungguh-sungguh cemerlang dalam UPSR. Dan dia telah bagi kita laluan dah. Lepas UPSR, ke mana haluan kita? Itulah Cikgu Abdullah Zawawi. Terima kasih Cikgu. Dan Cikgu Abdullah Zawawi ini selepas lebih kurang 20 tahun terpisah. Saya meninggalkan Sekolah Kebangsaan Pecah Laut pada tahun 1999. Pada tahun 2019, setelah hampir 20 tahun terpisah, saya bertemu beliau di satu tempat, di kedai makan pada tahun lepas. Saya pada mulanya memang pertemuan yang tidak disangka. Saya terpandang beliau pada waktu itu semasa di kedai makan, di restoran, saya bersama isteri dan anak-anak. Saya lihat, macam kenal, confirm. Daripada raut wajahnya, daripada gaya perjalanan je. Gaya dia berjalan pun saya masih ingat lagi sampai sekarang. Pada waktu itu saya memberanikan diri. Saya rasa ini betul dah, confirm. Cikgu Abdullah Zawawi. Saya pergi dekat dia, saya tanya dia, cikgu. Dia pandang saya. Dia pandang saya macam kenal tak kenal. Of course, cikgu takkan kenal anak murid. Sebab anak murid dulu lain, sekarang lain. Dulu tak ada janggut, sekarang dah janggut dah sini kan. Jadi saya pun pergi dekat dia, perkenalkan diri. Dia kata, betul lah, ini Cikgu Abdullah Zawawi. Saya cukup kagum dengan dia. Setelah lebih 20 tahun terpisah, akhirnya Allah pertemukan kami dalam satu pertemuan yang penuh bermakna di kedai makan. Pertemuan yang tak disangka. Dan ada satu lagi cikgu, yang ni pun bagi saya sangat special. Seorang berbangsa Cina. Seorang guru berbangsa Cina yang telah mendidik kita orang pada waktu itu tentang bahasa Inggeris, grammar. Past tense, present tense, past continuous tense. Itulah guru yang bertanggungjawab. Beliaulah guru yang bertanggungjawab memberi petunjuk ajar kepada kami. Tapi pada waktu itu beliau ni adalah guru berbangsa Cina yang bernama Lim Kok Sung. Tetapi dengan izin Allah, saya mendengar kabar gembira setelah 20 tahun terpisah. Saya mendengar kabar gembira Cikgu Lim Kok Sung telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah, dengan nama Cikgu Taufik. Sangat indah nama tu. Dan akhirnya pada tahun lepas saya mengambil keputusan untuk berhubung dengan beliau, bertemu dengan beliau dan ingin mendengar sendiri cerita daripada beliau. Bagaimana kisah dia memeluk Islam. Memang sungguh mengagumkan bagaimana dia mujahadah beliau untuk menerima Islam sebagai agama dalam kehidupan beliau. Jadi itulah dia, Cikgu Lim Kok Sung. Jadi tuan-tuan, saya pada video kali ini memang saya tidak mampu untuk menyebut satu persatu guru-guru saya. Memang terlampau banyak guru-guru saya yang saya kenal di Sekolah Kebangsaan Pecah Laut sendiri pun dah berpuluh-puluh guru. Daripada guru pra saya Cikgu Mat Isa, kemudian Cikgu Ibrahim Makmin. Saya kenal lagi Cikgu Ibrahim Makmin, dia pencen sewaktu saya darjah 4. Cikgu Ibrahim Makmin itu satu, sangat special lah. Setiap sambutan Hari Guru, beliaulah orang yang bertanggungjawab
Ia akan mendendangkan lagu Selamat Hari Guru. Memang suara dia memang terbaik. Dia pandai main piano, saya masih ingat lagi. Cikgu Ibrahim Makmi. Kemudian ada juga Cikgu Ibrahim Musa. Cikgu Ibrahim Musa, Cikgu Ibrahim Makmi, Cikgu apa lagi ya? Banyaklah guru-guru yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab, yang membesar, yang mendidik kita orang, saya dan rakan-rakan daripada kosong, tak kenal huruf apa pun sehinggalah sekarang kita bergelar di mana kita berada sekarang. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya dihadirkan oleh insan-insan hebat dalam hidup saya untuk membimbing saya menuju kepada kejayaan yang hakiki, insya-Allah. Itu guru-guru di Sekolah Kebangsaan Becah Laut. Kemudian saya melanjut pelajaran ke Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Macam-macam guru hebat yang ada di sana yang telah membesarkan saya, telah memberi tunjuk ajar kepada saya. Cikgu Ahmad Muhammad bin Daud, salah seorang guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra. Seorang guru yang sangat hebat. Mengapa saya katakan hebat dan special? Kerana dia mampu mengingati nama anak murid dia daripada nama dia dan nama bapa dia sekali. Saya memang kagum dengan Cikgu Muhammad Daud. Saya pun tertukar, Cikgu Muhammad Daud tu Muhammad bin Daud ke nama Cikgu Muhammad Daud. Saya pun tak ingat dah. Itulah Cikgu Muhammad Daud. Sangat hebat. Dia boleh ingat nama guru, nama anak murid dia. Nama anak murid dia daripada nama anak dia sampai nama bapa dia pun dia ingat. Itulah Cikgu Muhammad Daud. Banyak lagi guru, Cikgu Iskandar, Ustazah Raziah, Ustazah banyak lagi lah kalau nak disebut kat sini. Tapi di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra pada zaman saya, sewaktu saya dipimpin oleh seorang pengetua yang sangat hebat. Pada waktu itu kami murid-murid pelajar pada waktu itu menyangkakan pengetua inilah pengetua yang paling kejam, yang paling strict. Pantang buat silat, pantang buat kesilapan memang kena. Tetapi terbukti hari ini disebabkan kekejaman cikgu inilah, pengetua inilah, saya menjadi insan sebagaimana saya berada sekarang. Alhamdulillah. Itulah Cikgu Hamzah, pengetua Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra pada zaman saya. Alhamdulillah. Kemudian saya masuk ke sekolah, melanjutkan pelajaran ke matrikulasi. Saya dipertemukan juga dengan cikgu-cikgu dengan pensyarah-pensyarah yang hebat, pensyarah-pensyarah yang cukup komited. Sehingga kan kita membahasakan diri dia sebagai kakak. Kak Azhar. Dia suruh kita gelarkan dia sebagai Kak Azhar. Itulah pensyarah chemistry, kimia kita orang di matrikulasi Pahang. Cukup hebat. Dia mengajar kita orang satu persatu daripada tak faham apa-apa sehinggalah faham dan perolehi keputusan yang cemerlang. Puan Zah, Kak Zah. Ada juga satu orang guru lagi, cikgu biologi, Puan Zah. Seorang guru yang cukup hebat, seorang pensyarah yang cukup komited, melayani kita anak murid ni seolah-olah kita ni sebagai anak dia. Dan kita pun merasakan dia sebagai seorang ibu kepada kita. Memang saya tidak boleh lupakan jasa guru-guru, pensyarah-pensyarah. Sehinggalah saya memasuki alam universiti, di Universiti Putra Malaysia. Dipertemukan pula dengan insan-insan hebat, para pensyarah, para doktor yang bergelar title Datuk pun ada. Itulah Universiti Putra Malaysia, Fakulti Sains Perubatan dan Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Cukup hebat. Mereka inilah yang bertanggungjawab, yang mendidik kami, yang membesarkan kami, yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan kami, murid-murid, pelajar-pelajar. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan, begitulah hebatnya guru-guru, hebatnya insan-insan yang bergelar guru. Tanpa mereka, siapalah saya? Tanpa mereka, siapalah saya diri ini? Tanpa mereka, saya tak tahu ke mana hala tuju dalam hidup ini. Namun tuan-tuan, ada satu insan
Ada satu guru, ada satu cikgu yang bagi saya cukup sempurna, cukup hebat bagi saya seorang insan yang bergelar manusia ini. Beliaulah guru yang pertama dalam hidup saya. Beliaulah guru yang bertanggungjawab membesarkan saya. Beliaulah guru yang bertanggungjawab membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, memberi makan dan minum kepada saya. Daripada saya kecil sehinggalah saya pandai berjalan. Daripada saya pandai berjalan sehinggalah saya pandai berlari. Daripada berlari sehinggalah saya pandai membesar sehinggalah di mana saya berada sekarang. Tanpa guru ini saya belum tentu dapat bertemu dengan guru-guru hebat di Sekolah Kebangsaan Bacah Laut, di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Farid Petra, di universiti, di matrikulasi Pahang. Tanpa guru ini belum tentu saya dapat bertemu dengan guru-guru hebat di hadapan saya yang melihat video ini. Cikgu, itulah guru pertama dalam hidup saya, ibuku, Ma, Puan Zainab binti Stafur, dan juga ayahku, bapaku, Ahmad bin Yusuf. Beliaulah guru pertama dalam hidup saya yang menjadi asbab tulang belakang kejayaan saya dan menjadi asbab saya dapat bertemu dengan guru-guru yang hebat yang bertanggungjawab mengajar saya ABC dan seterusnya. Daripada tak pandai membaca, tak pandai mengira, sehinggalah saya bergelar seorang doktor. Alhamdulillah. Jadi sempena dengan 16 Mei, tarikh 16 Mei pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar saya, yang pernah memberi tunjuk ajar kepada saya, sama ada secara langsung dalam akademik ataupun guru-guru yang memberi tunjuk ajar kepada saya dalam kehidupan, dalam menempuhi liku-liku kehidupan ini. Anda semua adalah guru saya. Anda semua adalah guru saya, dunia dan akhirat. Selamat Hari Guru Cikgu. Terima kasih yang tidak terhingga daripada anak muridmu, Azizul Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.